Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar saya tak? Boleh. 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 Semua jelas Boleh saya dengar suara komuniti kita? Boleh. Okey. Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menjadi sebahagian daripada komuniti kita pada malam ni. Terima kasih banyak saya ucapkan di atas kerjasama yang diberikan untuk kami menjayakan projek sulam kami iaitu PES Perapan Satay Chef Delicious. Sebelum tu saya nak perkenalkan dulu apa itu sulam. Sulam secara ringkasnya ialah Service Learning Malaysia University Society ataupun lebih kita fahami sebagai hubungan sesama komuniti dan juga pelajar bagi menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan berpengalaman lah. Lebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya dan juga rakan-rakan saya yang menjayakan sesi perkongsian tentang MSc pada malam ini. Saya Sajidah binti Tajuddin, Nur Syahadah, Nur Fitriza dan juga Nur Syafiqah Ghazali. Kami adalah pelajar semester 5 iaitu semester akhir Diploma Microbiology di dalam subjek Applied Microbiology Industry akan berkongsi tentang pembuatan MSc kepada komuniti kami malam ini. Baik, saya terus masuk kepada kongsian kami pada malam ini iaitu pengenalan kepada monosodium glutamate MSG ataupun lebih kita kenali sebagai penambah kepada perasa dalam masakan ataupun yang kita semua tahu iaitu Ajinomoto seperti yang ada di paparan tuan-tuan dan puan-puan iaitu contoh MSG di pasaran seperti Ajinomoto, cube-cube ayam, Maggi dan juga pelbagai perencah perasa yang lain lah. Baik, seterusnya MSG ni apa? MSG ni adalah serbuk perasa ataupun seasoning penambah perasa yang dapat membantu untuk selahkan lagi rasa makanan. MSG ni terdiri daripada 78% glutamate iaitu asid amino, 12% natrium dan juga 10% air. Glutamate ni dia memberi rasa umami pada lidah. MSG ni diperbuat daripada ubi kayu ataupun tebu melalui proses penampaian iaitu fermentation, iaitu proses yang sama juga digunakan dalam pembuatan keju, pembuatan tapai dan juga yogurt. MSG ni terkandung juga di dalam tomato, kentang, cendawan, keju, kicap dan juga makanan yang berprotein tinggi. Tak lupa juga di dalam susu ibu juga termasuk di dalam susu yang ada MSG lah iaitu atau lebih senang glutamate lah. Bahasa sainsnya glutamate tapi bahasa yang kita lebih kenal sebagai MSG. Baik. Seterusnya saya akan pergi kepada sejarah umami dan MSG. Umami secara sejarahnya sebenarnya umami ni dia ditemui oleh Profesor Kikune Ikeda iaitu seorang ahli kimia yang berasal daripada Jepun pada tahun 1908. Dia bermula dengan dia merasa sebuah mangkuk tauhu yang direbus dalam kombudashi iaitu sejenis sup rumpai laut dan beliau percaya bahawa terdapat satu rasa yang lain daripada masin, manis, masam ataupun pahit. Jadi beliau mula mengkaji kandungan di dalam kombudashi itu dan menemui asid glutamate. Jadi beliau yang menamakan rasa ini sebagai umami ataupun lebih dikenali sebagai rasa semacam daging ataupun rasa sup, seakan sup. Jadi beliau mencetuskan idea untuk mengembangkan kaedah yang untuk menghasilkan penambah perasa dengan menggunakan glutamate sebagai komponen utama. Jadi pada tahun 1909, beliau bekerjasama dengan sebuah syarikat Saburo Suzuki
untuk mengeluarkan dan memperkenalkan perencah umami pertama di dunia, monosodium glutamate dengan jenama Ajinomoto yang kita kenal sekarang ni, yang lebih familiar dengan kita sekarang ni kan, iaitu Ajinomoto. Ajinomoto tu sebenarnya MSG lah. Kalau yang biasa masak dekat dapur tu akan tahu macam mana rasa Ajinomoto ni. So itulah sebenarnya rasa umami tu. Okay. Jadi seterusnya saya bagi kepada Fitrizah. Okey, Assalamualaikum kepada semua. Saya akan sambung bagaimana MSG dihasilkan. Okey, sebentar saya present. Okey. Macam mana MSG dihasilkan? Kita tahu yang yang terjual dekat pasaran tu yang dah ada paket-paket. Tapi kita tak pernah tahu macam mana dia dihasilkan dan daripada apa dia dihasilkan. Kita tak pernah tahu kan. So sebenarnya MSG ni dihasilkan melalui proses yang kita panggil fermentasi ataupun penapaian. Dalam bahasa Inggeris dia adalah fermentation. So fermentation ni apa? Fermentation ni adalah satu proses yang melibatkan penukaran bentuk bahan makanan yang melibatkan mikroorganisma, iaitu biasanya bakteria lah. Okey, dalam penapaian MSG ni kita gunakan Brevibacterium lactofermentum. Tu nama bakteria dia yang akan menukarkan glukosa kepada asid glutamik. Okey, kita tengok dia punya summary dia dekat sini. MSG ni sebenarnya berasal daripada ubi kayu. Kita boleh juga guna tebu ataupun jagung. Okey, kandungan kanji dan juga molasses dalam bahan-bahan ni tadi akan menghasilkan glukosa. Dalam tu ada glukosa, so mikrobakteria ni mikroorganisma ni yang akan menukarkan glukosa ni kepada MSG tu nanti. Okey, itu adalah dia punya overview lah. Okey, kita tengok satu persatu macam mana langkah-langkah untuk menghasilkan MSG ni. Okey, pertama adalah penyediaan bahan mentah. Okey, apa kita boleh tengok dekat sini adalah macam mana kita guna tebu. Daripada tebu kita guna kaedah fermentasi ni dan dijadikan Ajinomoto. Bahan lain yang kita boleh guna juga adalah kanji daripada ubi kayu, jagung dan juga protein gandum. Okey, ketiga-tiga ni bahan-bahan macam ni dia mengandungi glukos, iaitu sugar lah, gula. Okey. Okey, ini adalah pencairan, penyucian dan pensterilan. Okey, ini macam mana cara macam mana kita nak ekstrak benda tu lah. Okey, tebu atau ubi kayu diproses dan dicampurkan dengan air untuk menghasilkan molasses. Okey, yang di video ni adalah molasses. Okey, kanji ditukarkan kepada glukosa melalui tindak balas enzim. So medium disterilkan menggunakan pensterilan wap pada suhu 121 darjah Celsius untuk menghilangkan bendasing. Okey, step ketiga seterusnya adalah proses fermentasi. Proses fermentasi ni apa? Molasses tadi tu dicampurkan bersama mikroorganisma dalam satu tank yang besar, sangat besar. Okey. Can molasses dengan fermentative microbe dicampurkan sekali dan fermentasi ini berjalan selama 2 hari. Okay, macam inilah dalam video tu macam mana keadaan dalam tank tu. Okay, yang ini pula cara yang bawah ni, cara bakteria tu bertindak balas, iaitu dia makan glukosa tu dan menghasilkan glutamik asid. Okay. Next, step keempat adalah proses penghabluran dan pengkristalan. Bila dia dah siap fermentasi tu selama 2 hari, berhari-hari ya, dia tak jadi sekali sehari je, dia berhari-hari nak sebatikan antara mikrob tu tadi dengan makanan dia, iaitu glukosa tadi tu. And then pengasidan dilakukan bagi mengkristalkan asid glutamat yang dihasilkan dan diasingkan dari cecair fermentasi. Okey, kita nak kristalkan MSG tu tadi, tapi dia tak jadi MSG lagi, dia
baru jadi glutamat. Okey, step kelima adalah menukarkan glutamik asid kepada monosodium glutamat. Okey, dekat sini baru kita tukarkan bahan tu tadi kepada MSG. Okey, cara dia adalah dengan menambahkan asid sodium hydroxide. So, nanti asid glutamat akan bertukar menjadi monosodium glutamat atau dikenali sebagai MSG. MSG ni dia berwarna merah ataupun magenta, merah kehitaman. So kita nak jernihkan dia, kita rawat dengan menggunakan karbon aktif seperti dalam video tersebut. Okay, ini adalah kaedah yang minimal lah eksperimen dia. Dia kalau yang besar dia berlaku dalam tank. Okay, kita filter ataupun kita tapis dia untuk dapatkan hasil yang lebih jernih. Okey, kemudian step langkah ketujuh itu pengkristalan MSG. MSG yang dah dibersihkan, dipanaskan untuk dipekatkan dan seterusnya menjadi kristal. Okey, kemudian kita ayak dia. Kristal MSG kemudian diangkut melalui udara panas dan sistem tertutup, dalam sistem tertutup sehingga kering. Kita keringkan dia dan kemudian kita ayakkan dia untuk dapat saiz yang kita perlukan. Okey, kemudian akhir sekali adalah proses pembukusan. Hasil MSG yang kita dah proses tadi adalah pure. Memang MSG daripada bahan makanan yang kita ekstrak tadi, daripada tebu, ubi kayu, itu adalah hasil yang pure. So tak ada tambah apa-apa. Okay, so kita bungkuskan dia dalam botol ataupun dalam plastik untuk dikomersialkan ataupun dikenali sebagai, kita panggil hari ini adalah Ajinomoto lah, senang cerita. Semua perkara, semua sebut perisa kita panggil Ajinomoto kan. Okay, sebenarnya MSG ni terkandung juga dalam, bukannya dalam makanan segera, kicap, mi segera ataupun benda-benda yang proses. Lalu kalau kita tengok dekat belakang tu dia ada MSG, betul tak? Okay. Dia sebenarnya bukan perkara yang selain daripada menjadi penambah perisa, dia sebenarnya memang ada dalam makanan-makanan yang kita ambil hari-hari macam tomato, ikan, daging, cendawan dan juga susu yang macam yang dibentangkan sebelum tadi, susu ibu pun ada MSG. Okay. Selain tu dalam dia selalunya MSG ni dijadikan bahan perisa lah dalam makanan segera, kicap, sos, mi segera dan daging proses dan makanan sejuk beku. Okey, seterusnya. Okey, part yang ditunggu-tunggu, MSG ni selalu mendapat pandangan yang negatif daripada masyarakat. MSG ni orang selalu kaitkan dengan kalau makan rasa pening-pening, kalau makan naikkan berat badan, lepas tu boleh jadi botak. Okey, sejauh mana kita nak tahu sekarang ni, sejauh mana MSG ni betul-betul selamat dan betul ke apa spekulasi orang selama ni terhadap MSG. Okey, kita tengok pengiktirafan dan kajian. MSG telah dikaji dan disahkan selamat oleh Pentadbiran Makanan dan Ubatan Persekutuan Amerika Syarikat, FDA, iaitu badan yang sangat terkenal untuk menguruskan bahan-bahan makanan dan dikategorikan sama seperti gula, serbuk penaik, garam dan lada. Okey, seterusnya Persatuan Kimia Amerika Syarikat mengesahkan bahawa glutamate dalam makanan sama dengan MSG. Okey, glutamat yang dalam makanan natural yang kita makan hari-hari itu sama dengan MSG. So badan boleh mensintesis glutamat tersebut dengan cara yang sama. Okey, kemudian manusia mengambil 20 ke 40 kali ganda lebih glutamat dalam makanan berbanding dari serbuk perasa. And then tiada maklumat alergik dan kajian terperinci mengenai kesan sampingan MSG pada badan. Okey, orang kata yang boleh naikkan darah, boleh obesiti, boleh botak, semua tu sebenarnya tak ada kajian terperinci terhadap perkara tersebut. Okey,
walau bagaimanapun perkara-perkara yang bahan-bahan makanan yang kita ambil secara berlebihan mesti ada risikonya, tapi dalam hal ini tiada kajian yang lebih terperinci. Okay, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menetapkan pengambilan harian boleh diterima untuk pengambilan MSG. Namun ada kajian mengatakan pengambilan MSG sehari tidak melebihi 0.55 gram ataupun 5,500 miligram. Okey, kita tak nak cakap pasal negativity. Cuba kita tengok pula dia punya kebaikan MSG ni. Kenapa MSG ni wujud? Kenapa boleh, macam mana boleh adanya MSG ni? So, MSG ni adalah boleh meningkatkan rasa makanan dan mengharmonikan rasa makanan kita lagi. Okay, then dia mengurangkan pengambilan garam, iaitu dikenali sebagai bahasa sains dia natrium klorida dalam masakan kerana MSG mengandungi 12% natrium sahaja berbanding 40% natrium dalam garam biasa yang kita selalu pakai yang masakan biasa tu. Okey. Kemudian dia boleh mengelakkan pembaziran. Kenapa? Sebab MSG kita gunakan sedikit sudah cukup untuk memberi rasa umami yang kuat. Iaitu umami ni rasa iaitu deria kelima dalam lidah kita. Okey. Pengambilan berlebihan menyebabkan kesedapan makanan terjejas. Okey. Yang terakhir adalah kebaikan MSG ni sebenarnya adalah menggalakkan protein penghadaman. Reseptor umami ni dia bukannya dalam lidah je tapi dia ada juga dalam perut. So apa peranan reseptor umami ni adalah dia akan melancarkan lagi proses pencernaan dan metabolisme protein yang penting untuk badan kita. Okey. Yang gambar ke atas adalah pengiktirafan dunia terhadap MSG ni. Okey, itu sahaja untuk proses dan pengiktirafan dan kajian dan juga kebaikan MSG. Okey, seterusnya kita akan beralih ke kaedah pembuatan dan aplikasi produk. Silakan. Assalamualaikum. Dengar tak? Korang dengar ke? Dengar Bika? Okey. Saya akan mengulas tentang kaedah pembuatan dan aplikasi produk. Sekejap. Yes. Okey. Assalamualaikum. Saya Syafiqah. Saya akan terangkan mengenai kaedah pembuatan dan aplikasi produk Shaftilicious. Okey, kaedah pembuatan satu produk ni sangat penting untuk kita pastikan produk yang kita hasilkan berkualiti. Okey, produk Shaftilicious marinade satu paste menggunakan 100% bahan-bahan masakan dapur yang telah ditambah baikkan menjadi paste segera. Kandungan yang kita gunakan daripada raw material iaitu bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan putih, jintan manis, halia, kunyit, kunyit hidup, lengkuas, serai, buah keras, gula, MSG, asam jawa, gula merah. Lepas tu, cara aplikasi paste ini hanya dua cara iaitu tuangkan paste pada ayam atau daging yang telah dicucuk, kemudian diperap selama 3 jam di dalam freezer. Tapi perapan yang disyorkan semalaman untuk mendapatkan resapan paste dengan lebih bagus dan enak. Okey, ni antara step kaedah pembuatan. Pertama, kita akan sediakan bahan-bahan utama dengan membeli bahan-bahan kering pada pembekal. Kemudian kita pilih dan bersihkan bahan-bahan kering di mana kita pilih hanya bahan yang segar dan terbaik sahaja. Kemudian kita akan timbang bahan sukat bagi untuk dalam satu hari berapa yang akan dihasilkan, paste segera yang dapat kita hasilkan. Kemudian kita akan potong bahan-bahan tadi dan seterusnya proses memisah bahan.
dan kita akan proses memasak sehingga bahan naik minyak. Selepas itu kita akan menambahkan perasa makanan iaitu MSG ke dalam masakan tadi, dan kemudian kita akan pergi ke proses pembungkusan pack segera, iaitu kita akan packkan satu persatu dan timbang mengikut sukatan yang kita tetapkan lah. Dan kemudian proses pasril. Okay, proses pasril ni sangat penting untuk sesuatu penghasilan produk paste segera. Kenapa? Sebab ia akan mengekalkan tempoh dan jangka hayat produk tersebut. Dan seterusnya kita akan pergi ke proses penyejukan. Okey, proses penyejukan ni di mana kita akan menyejukkan paste segera kita dalam keadaan suhu bilik selama sekurang-kurangnya 1 jam. Dan kemudian selepas proses penyejukan selesai, kita akan pergi ke proses pelabelan. Dan paste satis tersebut segera disedia diambil pada pelanggan. Kaedah pemasaran paste perapan sate Shaftilicious di media sosial. Okey, kita dah dalam Shaftilicious ni kita ada sediakan platform di mana customer kita boleh reach kita, iaitu pemasaran perniagaan ialah fungsi sosial dan pentadbiran yang bertujuan untuk mencipta, mengembangkan dan mengekalkan pelanggan dalam suatu ekonomi. Paste Sate sebagai Shaftilicious menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Shopee dan juga periklanan Google untuk mencapai target market. Kami juga memberikan potongan harga untuk setiap pembelian 5 pack dan ke atas. Okey, itu saja daripada saya. Okay, Assalamualaikum. Semua boleh dengar suara saya kan? Okay, sekarang ni saya, okay, terima kasih. Okay, sekarang ni saya akan teruskan dengan proses yang paling penting, iaitu pembungkusan. Apa itu pembungkusan? Yang kita tahu, kalau kita beli kat kedai, tolong bungkus tu satu, nasi satu, okay, bungkus. Apa maksud bungkus tu sendiri? Okay, bungkus tu maksud dia bekas yang mempunyai hubungan secara langsung dengan produk tu sendiri untuk melindungi, memelihara kualiti dan menyimpan sesuatu barangan selain memudahkan proses. Terutama sekali proses pengurusan lah, seperti nak hantar, nak simpan, lepas tu kita kena komersialkan produk tu. Selain tu, pembungkusan dikaitkan dengan sebahagian daripada proses untuk bina produk dan jenama sesuatu produk. Okay, macam yang kita tengok sekarang kan, kita banyak sangat ada produk yang berjenama tu, jenama ni, itulah cara pembungkusan dia untuk menarikkan customer beli apa yang kita jual tu. Okay. Fungsi dan peranan pembungkusan. Fungsi yang pertama ialah mengekalkan kesegaran sesuatu produk. Contoh dia makanan. Kita kalau beli makanan mesti nak yang macam fresh, tambah lagi buah kan, yang sedap, yang masih panas. Sebab itu pembungkusan tu penting sekarang ni. Okay. Yang kedua, melindungi produk daripada berbau, rosak atau pecah. Yang ketiga, menyimpan, melindungi produk. Okay. Kalau kita simpan je produk tu tapi dia tak, tapi dia tak selamat. So kita kena ada satu pembungkusan yang untuk lindung produk tu. Contoh dia daripada kena mikrob ke, daripada cicak makan ke, daripada benda-benda asing yang luar yang selalu hinggap kat makanan, lalat, semua tu. Yang keempat, pembungkusan ni memudahkan kita menyimpan dan guna produk tersebut. Macam contoh, bekas garam. Bekas garam, kita selalu beli garam dalam pack kan. Kalau dalam pack, kita dah guna, kita dah buka pack tu, takkan kita nak letak je dalam pack tu, mesti je akan tumpah-tumpah kan. So sebab tu kita akan pindahkan garam tu kepada lagi satu bekas. Itu kenapa pembungkusan tu penting. Yang kelima, memudahkan dibawa ke mana-mana. Ni senang lah. Kalau garam tadi, kalau tak ada bungkusan, kita kena tatang je macam tu. Kan susah. Yang keenam,
pembungkusan ni untuk menolong pengguna mengenal pasti produk tempatan dan tidak membeli produk pesaing. Okay, contohlah kalaulah sesuatu produk yang kita selalu beli tu kan tak ada label. Tak ada label, lepas tu tak ada apa, dia asyik tukar-tukar je cara pembungkusan dia. Kita tak tahu kan yang mana produk kita selalu beli. Tuk-tuk kita beli produk orang lain. Kan dah tersalah tu. Okay, yang terakhir sekali, memudahkan pengedar untuk mengedar. Itu dia samalah. Maksud macam memudahkan dibawa ke mana-mana. Kalau kita tak bungkus elok-elok, tak pun kita tak bungkus satu-satu tu, kan susah untuk pengedar hantar kita punya produk. Okay, yang seterusnya, antara medium yang selalu kita guna untuk bungkus produk ni, yang pertama adalah bekas plastik. Yang ni, bekas ni. Ni setiap rumah mesti ada bekas plastik. Dia tak sah lah kalau tak ada tu. Okay, yang kedua, bekas kertas. Okay, selalunya kita dulu asyik guna bekas plastik je kan. Kenapa wujudnya bekas kertas ni? Sebab sekarang kita nak save the turtle lah, orang kata kan. Untuk jimatkan, bukan jimat lah, untuk boleh kita semula, senang pakai buang. Lagi satu, kertas ni dia senang orang kata hapuskan daripada bekas-bekas yang lain macam plastik tu. Plastik tak elok lah, susah untuk diawet. Okay. Yang ketiga, bekas aluminium foil macam ni. Kalau bekas yang macam ni, selalunya kita beli produk basah. Contoh macam sekarang tengah viral produk sambal Kak Asiah. Tak pun sambal Kak Asiah lah. Kan dia ada yang dalam bekas foil ni. Ini antara satu bekas yang untuk kita guna untuk kekalkan produk tu segar. Okay, yang terakhir, bekas kaca. Bekas kaca pun bagus juga, dia kedap. Bekas kaca kalau salah satu produk yang sekarang ni terjual, yang guna bekas kaca ni sambal Cik Khairul, sambal Nyat Khairul Amin. Dia kan guna bekas kaca kan sekarang. Okay. Seterusnya, langkah-langkah meningkatkan inovasi pembungkusan produk masa kini. Okay, langkah-langkah ni yang pertama, penggunaan teknologi. Kenapa kita kena menginovasikan pembungkusan ni? Sebab satunya kita nak menarik perhatian pelanggan. Contohlah kalau kita nak beli sesuatu barang tu, mesti kita tengok daripada rupa dia dulu tau. Oh, kalau ini cantik ni, macam menarik ni, mesti kita akan tertarik dengan produk tu, mesti kita rasa nak beli. So penggunaan teknologi ni macam kita nak label, nak buat kita punya jenama produk tu, kita guna alatan yang canggih sekarang. Itu sebab tu kita guna penggunaan teknologi, yang mana penggunaan teknologi ni boleh print sendiri kita punya jenama dekat botol tu sendiri. Okey. Yang kedua, bantuan agensi kerajaan. Okey, bantuan agensi kerajaan pun sekarang ni dia tolong kita, contohnya macam kita ni kita ni baru usahawan kecil yang baru nak buka bisnes. Lepas tu kita mestilah nak ada kita punya label sendiri, jenama sendiri, produk sendiri kan. So antara agensi kerajaan yang menawarkan diri untuk buat reka bentuk dekat kita punya produk tu, label kita sendiri, adalah SMIDEC. Okey, SMIDEC ni sebenarnya Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana. Dia tolong kita untuk create satu jenama untuk bisnes-bisnes kecil ni, lagi buat diorang punya jenama tak pun reka bentuk tu lagi menarik. Nampak lagi menarik, lagi meningkatkan kita punya produk tu, appearance produk kita tu. Lagi untuk menarik perhatian orang ramai lah. Okay. Yang ketiga, menggunakan hikmat pereka design. Okay. Menggunakan hikmat pereka design ni, contohlah kita upah orang yang betul-betul pandai mahir dengan seni design ni kan, untuk buat kita punya label produk. Yang maafkan saya. Yang keempat, kemudahan pengangkutan. Okay, kemudahan pengangkutan ni dia lebih kepada macam sekarang ni memudahkan untuk menghantar. Okay, kan sekarang kita ada Foodpanda. Foodpanda kita tahu untuk apa? Memudahkan pemindahan sesuatu makanan ke sesuatu tempat. Itu dia, sebab tu kita kena ada inovasi tu. Kadang-kadang produk tu sendiri
dia ada van ataupun penghantaran kenderaan penghantaran sendiri. Sebab tu kemudahan pengangkutan ni pun penting kalau dalam untuk meningkatkan inovasi pembungkusan. Okey. Terusnya kaedah pembungkusan. Tadilah dah cakap kaedah pembungkusan ni kita kena ada step by step dia. Kenapa kita kena ada pembungkusan ni? Okey. Contoh macam kita orang buat produk yang kita orang cipta, Shaftelicious. Yang mana paste untuk sate. Jadi kaedah pembungkusan dia, cara untuk kita bungkus kita punya paste tu, satu kita kena sediakan kertas bungkusan tu. Macam kita orang decide nak guna beg aluminium foil sebab beg aluminium foil ni kedap. Lepas tu senang untuk dimasukkan. Untuk paste tu dimasukkan dan disimpan. Yang kedua, kita masukkan paste tu ke dalam beg tu sesuai dengan berat yang ditetapkan. Okey. Orang selalunya tertanya-tanya jugalah macam mana dia orang masukkan, sama ada guna manually ke, guna mesin ke. Kita orang ada mesin yang dimasukkan paste tu ke dalam beg tu sendiri dan waktu dia masukkan tu memang dah ngam-ngam 500 gram. Yang ketiga, lepas kita masukkan paste tu, lepas kita masukkan apa yang kita nak, kita akan memateri bungkusan yang berisi paste menggunakan mesin pateri aluminium foil. Okay. Lepas kita masukkan tu, kita cantumkan dia. Cantumkan biar kita punya produk tu tak tertumpah, tak bocor. Pastikan dia tak bocor apa semua sebab tu kita pateri dia, macam kita gam dia. Okay. Yang seterusnya, proses pasterilan dan penyejukan. Okay, lepas kita dah siap packing paste tu dalam kita punya bag tu, kita akan undergo satu lagi proses which is pasterilan dan penyejukan. Okay, pasterilan ni, paste tu yang dah siap dibungkus tu, kita kena pasteurize. Kalau selalunya, kalau bahan basah, kita akan menggunakan kaedah steam ataupun air panas. Tujuan dia untuk bunuh mikroorganisma. Jadi, kalau kita tak buat ni, jadi kita punya paste tu takkan tahan lama. Dia akan, kalau sampai nanti kat customer, dah basi lah, dah berbau lah. So sebab tu proses pasterilan ni amat penting sebab kita nak remove mikroorganisma yang jahat daripada paste. Okay, selalunya pasterilan ni, proses pasterilan ni dia akan menggunakan suhu yang boleh bunuh bakteria tu sendiri. Bakteria yang selalunya ada, dia akan mati antara dalam suhu 62 degree Celsius. Okay, kita akan capai tahap temperature ni. Lepas tu kita akan biarkan dia selama 30 minit. Bagi dia betul-betul bakteria tu hilang, bagi betul-betul bakteria tu hapus daripada kita punya produk. Okay, dan lepas kita pasteurize, inilah proses penyejukan. Kita biarkan kat tepi biar paste tu sejuk. Kita macam letak kat dalam sesuatu kontainer dan biarkan dia sejuk. Proses penyejukan lebih kurang dalam masa sejam. Nak betul-betul memastikan paste tu sejuk. Sebelum kita label dia, sebelum kita hantar dia dekat untuk di pasaran. Kita hantar dekat pengagih untuk dipasarkan. Dan akhir sekali, inilah serba sedikit kita orang punya design untuk kita orang punya Shaftelicious marinated paste tu. Inilah antara gambarannya. Jadi itu saja dari saya. Untuk lagi memahami apa yang kami sampaikan pada malam ni, kami mencari wakil N1 yang volunteer nak jadi feedback untuk next meeting. Nak seorang je untuk
feedback. Ada yang volunteer ke nak jadi anyone? Sekejap je kita buat meeting tu dalam tak sampai 30 minit. It just like macam mana okay, macam malam ni kita terangkan tentang penggunaan MSG dan feedback tu korang boleh apply kan dalam masakan. Contoh, korang nak masak ayam masak kicap. So kita nak feedback yang macam tu. Teknik-teknik penggunaan MSG dalam masakan. Senang je. Ada tak? Yang sudi. Dia nak seorang wakil. Ataupun tak pun malam ni fikir dulu. Kalau nak volunteer nanti cakap kat dalam grup community. Betul. Nak tanya boleh tak? Boleh? Bila feedback tu? Bila feedback tu nanti kita orang akan bagi tahu. Tapi bukan dalam minggu ni lah. Kita orang kena set masa yang semua orang free untuk kita sama-sama meet macam ni lagi. Oh, malam jugalah. Malam atau pagi tu rasanya kita orang prefer lagi pagi sebab kita orang nak feedback tu dari komuniti sendiri. Kita orang nak feedback yang macam komuniti create satu produk tak pun memasak menggunakan MSG. Macam tu. Just masak benda simple-simple je. Janji pakai MSG tu. Okay, boleh. So Fadila setuju? Boleh je. Okay. Thank you. Thank you Fadila. Okay. Itu saja. Itu je. Nanti apa-apa nanti kita orang akan inform Fadila apa yang kena buat tak pun apa yang ada lah nanti untuk feedback tu. Lepas tu nanti kita orang akan bagi tahu bila untuk meet feedback tu. Nanti semuanya dalam grup. Okay? Jadi terima kasih sangat malam ni sebab sudi join kita orang punya meet ni. Maaflah atas kekurangan kita orang. Itu kat dari saya. Sebelum tu ambil gambar. Siapa yang boleh buka kamera, so sebab ini recorded. Kita orang nak hantar report kan nanti untuk bukti lah. Kita bergambar sekejap. Sorry ada baby itu Sai. Tak apa.